Assalamualaikum dan selamat malam dan kembali semula kita ke Yudu Free Fire Championship 2024. Nampak? Dah bertenaga sikit sebab kita dah pun buka puasa, kita dah makan, kita dah bernafsu semula, bernafsu untuk menang 3 map yang terakhir. Dan bila kita tengok standing, kita tengok keadaan, masing-masing ada potensi untuk menjulang piala pada hari ini. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pertandingan, walaupun player-player dah ready, dah ping test, dah panas badan, dah bawa bedak apa semua, nak bagi tangan licin, begitu nak swipe dan sebagainya. Kita kena faham, mereka kena tunggu sebab nak menjulang piala bukan benda yang senang. Mereka dah cuba selama 2 hari dan malam ini bakal menjadi penentuan. Dan kita tengok ahli keluarga yang menyokong dah bersedia. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada ibu, ayah, keluarga dan juga bucin-bucin sekalian yang datang memberikan sokongan, memberikan kata-kata semangat, kata-kata harapan. You kalah, I tak nak love you. Macam tu katanya. Kalau kata kalah, kau bukan anak aku lagi. Tak tahulah macam tu. Tapi bila kita bercakap sekarang ni, Yudu Championship punya Free Fire ni jarang-jarang berlaku. Pertandingan terakhir yang kita tahu ada Free Fire dekat Malaysia ni 2 tahun lepas, tak silap saya. Abi pun cakap dah lama tak ada tournament kat sini kan, Malaysia ni. Dan sekarang bila buat semula, sambutan yang diterimanya sangat-sangatlah menggalakkan. Penerimaan yang diterima sangat-sangatlah bertenaga daripada semua lapisan umur yang ada dan peminat-peminat Free Fire di Malaysia. Dan tanpa kita melengahkan masa, kita akan terus ke meja kasta bersama Haji dan juga Abi untuk menunjukkan siapa yang boleh buyah untuk ketiga-tiga map ni. Let's go! Ya, terima kasih host kita, Pok Uci sebentar tadi yang sangat bersemangat. Selepas berbuka sama seperti kita di sini, awak bersemangat? Alhamdulillah. Kita ada 3 lagi perlawanan untuk kita menentukan siapakah yang akan menjulang piala kejuaraan. Apapun kita nak lihat, adakah audien kita semua dah bersedia untuk menonton 3 lagi perlawanan ni. Saya tak nak dengar senyap sangat ni. Jom awak bagi. So kita kena nak dengar bagi suara orang orang ni. Dah korang dah bersedia belum? Okay. Survivor sekalian, adakah anda semua bersedia? Okey. Sorak sikit guys. Yes, nampaknya kita dah dengar ada orang semua, penonton-penonton semua dah bersedia. Player apatah lagi mesti dah bersedia. Tapi kita akan melihat, kita akan recap sekali lagi overall standing selepas 3 perlawanan yang telah pun mereka mainkan. Yap, itu dia. Nampaknya lagi sekali kita tunjukkan di situ. Kita ada 3 pasukan yang kita tutup di situ. Awak rasa siapa sebenarnya, Haji? Kita tak nak cakap lah. Kita tak nak Biar cakap. penonton sendiri teka siapa lagi 3. Tapi betul. ini adalah updated overall standing kita setelah dinilai kembali sekali lagi. Ada beberapa perubahan yang betul. Bawah. Tapi inilah dia yang finalize, yang dah confirm. Screenshot di tangga yang keempat dengan 34, Todak di tangga yang kelima dengan 32, Cicak Tempur 31 di tangga yang keenam, Freedom Rumble di tempat ke-7 28, MRT All Star di tempat ke-8 27, Auto Knockout di tangga yang ke-9 dengan 26. Di tempat ke-10 Nova dengan 19, di tempat ke-11 New Boss Esport, F Esport dan di tangga yang ke-12 Invicta dengan 8 mata di situ. So ada 3 lagi permainan. Kita akan lihat bagaimana, adakah perubahan berlaku ataupun tidak setelah berlakunya nanti. Ya, betul tu. So awak susah sebut auto knockout tadi. Kenapa tu? Sebab saya rasa macam ada benda. Sekejap lagi kita tengok dalam perlawanan. Ada ke tak ada? Ada. Dah ada tu, nampak tu? Ada. Baju biru tu. Seperti semalam. Baju biru. Tapi Uish. Dia bawa bucin dia dekat telefon dia. Oh, saya dengar cerita ini adalah dia punya simpanan ataupun substitute player. Tak, dia tunjuk gambar tadi tu, gambar. Belakang phone dia tu ada gambar. Awak cakap bucin? Bukan sebelah dia. Oh, okey. Salah faham. Dah baru buka puasa, baru nak hadam. Okay. Angin tadi tinggi kat kepala kan. So apa pun, kita akan mulakan perlawanan kita yang keempat. Kali ini kita akan terbang terus menuju ke map Alpine. Debaran semakin terasa. Siapakah di antara 12 pasukan ini akan berjaya untuk merangkul piala kejuaraan kita pada malam ini? Ayo kita saksikan, ini ada flight kita daripada Railroad menuju ke arah Blueville. Ya, kita dari sini ada 3 pasukan yang berada di dock. Kali ini kita lihat pasukan AKO
dan juga pasukan Okey. dari MRT. Kita tengok AKO, MRT dan juga FRU berdekatan dengan pasukan itu. Kali ini pasukan FE Sport pun ada juga tetamunya. Mereka di kawasan itu ada pasukan Nova. Homeboys dan Nova. 3 pasukan Yep. yang berada di atas dekat Garrison. Ya betul. Homeboy itu besar-besar semua. Masing-masing ambil tempat masing-masing. Tapi kat sini kita lihat bagaimana pasukan AKO. Yang sekarang ini kita melihatkan Aus. Dapat knockdown. Ini yang kita mahukan daripada seorang Aus. Berkat Berjaya mendapatkan kill yang pertama buat pasukan AKO. Tapi baru sekejap saja. Terus ditangkap oleh Beyond. Itu dia. Anish dari MRT telah pergi meninggalkan pasukan mereka, tetapi Aus daripada AKO telah hilang dengan sekali mata. Tadi pun dia KS tadi tu. KS, tempat KS Oh, dia ingat dia nak buat kerja lah. Tapi tak apa. Ada satu mata penyikiran disumbangkan. Betul. At least ada peningkatan sedikit pada hari semalam. Tapi di sini apa yang terjadi kepada Trap? Boys. Termasuk perangkap di situ. Di tangan Butterfly daripada pasukan Homeboys. Dia orang buy one kat sini lah sebenarnya. Ya. Tak ada pemain mereka pun yang lain pada Homeboys dan juga Toda. Kalau kita lihat pasukan Homeboys sekarang ni, diorang besar-besar. Masing-masing mencari mata sikit masing-masing. Dan sekarang kita daripada Jembal. Mendapatkan seorang lagi dari pasukan FE Sport. Ya. Dan kita lihat bagaimana Torgon diberikan. Kita lihat dapatkan knockdown sekali lagi. Oh. Jembal 2 kali nyawanya. Dia all out. Dia all menarik. out. Dia dapat Kizo dapat dia. Yap. Tapi tak ada support daripada pasukan Homeboys yang lain. Butterfly agak jauh. Mungkin Jembal Sempat. dapat selamatkan atau Saya rasa tidak. tempat ni. Dapat. Sebab ada 2 knockdown kat situ. Ya, tapi Saya tak kalau nampak tengok player FE Sport. Oh ya, FE Sport betul. jauh. Jauh. Sepatutnya dia dah boleh pergi je. Wow. Tapi sayang sekali Rugi, untuk rugi. pasukan ini. Tapi Ya. Jembal memberi 2 mata di tangan mereka. Betul. Wow, Strategi mudah. Homeboys kali ini lain macam. Mereka Sangat menjadi. berpecah mencari mata penyikiran awal Ya. di awal perlawanan ini agak menjadi sekarang ini. Sayang sekali untuk pasukan AKO, mereka kehilangan 2 pemain sekarang ini, Kiroro dan juga Aus. Aus masih lagi tidak boleh diambil semula dan kita lihat terus untuk pasukan Exist dan juga pasukan pihak lawan berdekatan dengan mereka. Kali ini pasukan Exist agak untuk diorang bersiap sedia untuk berperang memasuki kawasan ini. Tetapi kali ini rotasi mereka berada di belakang kali ini Haji. Ya, buat masa ini kalau kita lihatkan pasukan Invictus. Invictus. Ah, Aku ingat TBL ni. dia lain lah tu. Dia tak sempat Oh, nak import tadi. Import tak tu tukar sempat nama. nak rename. Ya, betul. So, apa kita lihat pasukan Asia agak jauh lagi. Tapi kalau kita lihat pasukan AKO agak struggle sekarang ini. Mereka terpaksa menggunakan jalan air untuk keluar daripada kepungan. Tapi kita lihat bagaimana Haikal dah nampak JZ yang sedang berenang-renang sekarang ini. Rasanya akan dikejar, akan dicari oleh pasukan MRT All Star sekarang ini. JZ harus bertahan sahaja di sini. Dia dah bersedia dan naik papan luncur di situ Ya, untuk JZ. menantikan kedatangan pasukan MRT All Star. Awak rasa MRT ni boleh kesan tak JZ dekat mana? Sebab dia betul-betul di Dah hujung. kesan dah tadi, dah tembak. Takut dia naik atas. Tapi yang Dia satu dah pemain- kepung lah. Oh, Ah. biasalah kita baru Ya, betul. perasan. Tak apa. Tak, Kita ada satu pemain daripada yang satu lagi itulah Riven. Ah, Riven tu mungkin MRT tak dapat tak nak sempat tengok. lah sebab Ah, lari tak lah tahu. sebenarnya. Pak Haikal dia dah kepung dah kat sini. Memang Dia bahaya sedang kawasan ni. menantikan. Okey, JZ menunggu saja. Kalau Haikal masuk air, berenang, JZ ada peluang untuk dapatkan Betul. Haikal. Tapi Haikal pun bijak, dia guna papan luncur. So pertarungan peperangan di bahagian air ini kita lihat bagaimana JZ terjatuh sekejap. Terpaksa membuka glow wall tapi circle dah pun menutup. Sayang sekali buat pasukan AKO sekarang ini. Mereka terperangkap sebenarnya. Ada tak ruang buat pasukan AKO untuk kekal bertahan. Tapi ada seorang lagi Riven dah berjaya untuk melarikan diri. JZ menggunakan dirinya sebagai mengalih perhatian pasukan MRT All Star. Supaya keempat-empatnya tertumpu ke arah beliau. Supaya rakannya Riven berjaya untuk melarikan diri untuk meriwas kembali rakan-rakannya yang lain. So kali ini MRT masih lagi menunggu kehadiran pasukan AKO di saat ini. Tapi apa yang berlaku adalah di kawasan yang akan sedang berperang. Agak bijak Beyond terus mengejar JZ. Ice Ball berada di dalam air. Betul-betul nak Memang juga betul nak, satu walaupun peninggiran ni. satu tu. Circle dah menutup. Ya, Sakit circle circle sakit. sekarang ni. Tak perlu ada. Kaki. Dan akhirnya Dia ingat last man dapat kot. juga. Dia ingat last man kot. Ingat last man tapi bukan. Tapi bukan, masih Satu ada lagi. terselamat. Tapi kat sini kita lihat bagaimana Butterfly. Invicta telah diratakan di situ. Sayang sekali pasukan pertama yang telah diratakan di tempat yang ke-12 untuk game yang keempat ini. Namun Butterfly berjaya untuk dibangunkan semula oleh Jembas. Sementara itu kita lihat bagaimana Freedom Rumble. Sebagai lain sedang mengejar Faiz sekarang ini. Faiz
dengan gocekan yang dia lakukan. Masih lagi survive tapi akhirnya Ryu berjaya mendapatkannya. Dan pasukan Homeboy dalam keadaan bahaya. Dan setelah pun jatuh terus dibangunkan serta-merta oleh Butterfly. Ya. The Homeboys masih lagi dengan 4 orang player sebenarnya. Oh, tapi kita lihat di sini script shot cuba mengacaukan di dalam pasukan mereka dan kita lihat kali ini Syahid dah dihit berikan damage daripada pasukan FRU yang berlaku pada Kas menggunakan sniper yang tepat ke sasaran tapi tidak berjaya menjatuhkan salah satu pemain daripada FRU kali ini. Aziz dan rakan-rakannya cuba menunggu sahaja kehadiran pasukan script shot. Tapi kalau ikutkan kali ini script shot agak takut juga dia nak pergi. Syahid dihantar Syahid kali ini. Arrow telah diberikan damage oleh pasukan FRU. Asta tunggu saja kehadiran Syahid. Adakah berjaya bertahankan kedudukan Syahid? Dia seperti menghantar nyawa saja. Serangan badan dia tersampar berkecot. Satu persatu peruntukan. Yazid dan Ryu. Seorang saja di sini. Adakah berjaya Syahid? Ya, itu dia. FRU dan di tangga yang ke-11. Gila permainan berpasukan script shot ini meratakan Video Rumble begitu saja, namun di belakang lain X3 Esports juga dalam keadaan bahaya. 2 telah dijatuhkan sekarang ini. Luffy dan juga Alef telah dijatuhkan, namun masih lagi boleh untuk diselamatkan Nova. Mereka sekarang ini cuba untuk memberikan permainan terbaik mereka di game yang keempat ini. Kita lihat satu telah dijatuhkan oleh Red Face. Pasukan X3 kembali berempat. Pasukan Nova dalam keadaan bahaya. Satu telah didapatkan. 3 saja lagi yang tinggal buat pasukan Nova. Akan diburu habis-habisan oleh pasukan X3 sekarang ini. Kita lihat bagaimana seorang player pasukan Nova sekarang ini, Renzo, telah pun nyawanya sedikit saja di situ. Masih lagi cuba untuk bertahan aim dan itulah dia. X3 Esports berjaya untuk meratakan pasukan Nova sebentar tadi. 6 mata singkir buat pasukan tuan rumah ini. Wow, 6 mata singkir buat mereka. Mata yang paling tinggi di saat ini. Dan kita terus untuk pasukan daripada Cicak Tempur akan bertemu dengan pasukan Exis berdekatan saja. Adakah Exis sudah bersiap sedia peperangan yang seterusnya lagi? Kalau kita lihat kali ini, mereka baru nak meluting-luting untuk pasukan Exis. Tetapi Cicak Tempur cuba membuat serangan hendap dari belakang dan serangan telah diberikan kepada pasukan Exis. Big Face supaya diberikan damage. 2-3 pemain daripada Exis jaya diberikan damage dari belakang yang berlaku pada pasukan Cicak Tempur. Dengan bom di situ, adakah berjaya menjatuhkan satu pasukan Cicak Tempur? Dan lihat Exis kali ini terus membantai pasukan Cicak Tempur di saat ini. Wow, mantap sekali. 2 telah dijatuhkan di antara bom pada Luffy. Satu kemenangan besar buat pasukan Exis ketika ini. Cicak Tempur dalam keadaan yang sangat bahaya. 2 telah dijatuhkan. Tinggal lagi 2 Woody didapatkan. 3 seorang saja lagi. Akan adakah ini pengakhiran buat pasukan Cicak Tempur di tangan pasukan Exis? Mereka yang datang, mereka yang diratakan. Sayang sekali buat pasukan Cicak Tempur dan akhirnya Exis membuktikan mereka bukan biasa-biasa. Dari belakang dihendap, akhirnya kecundang juga. Wow, Exis di tangan Cicak Tempur. Dan kita lihat apa yang berlaku. Exis ke? Cicak Tempur. Apa dia? Tak ada apa. Lihat. Nampaknya kita lihat di sini. Cak Zone. 2 pemain mereka berjaya dijatuhkan oleh pihak musuh. Apa yang berlaku kali ini, mereka terlalu struggle. Diberikan tekanan kuat dengan 4 eye saja. Kita lihat kali ini. Homeboys. Dan kita lihat apa yang berlaku, Ji. Phoenix dengan sorangan sekali, Ji. Ya, Phoenix masih lagi bertahan buat pasukan Chalk Zone sekarang ini. Tapi play pindah itu dilakukan Homeboy. Akan boleh poin berlawanan ini dan setelah dia Chalk Zone telah diantar ke lobby di tangga yang ke-8. Di tangan pasukan Homeboys, 8 mata singkir buat mereka. Sementara itu di sini MRT Boys atau MRT All Star yang sedang berjuang untuk menentang pasukan Script Shot sekarang ini. 3 telah pun dibangunkan sekarang ini. Kita lihat bagaimana pasukan Syahid. Hampir saja untuk dijatuhkan. MRT terpaksa bertahan saja di balik global ini. Namun kita berkena Haikal terus memburu Syahid sekarang ini. Syahid bijak untuk melarikan diri. Cuba untuk mempertahankan dirinya sekarang. Tapi gas telah pun didapatkan oleh Boys. Kita Syahid telah pun didapatkan. Error cuba untuk letakkan bom sekarang ini. Namun jadi yang terkena tapi Haikal akan ada. Wow, error. Dapat 2 dekat situ. No! Adanya di situ. Pasukan MRT All Star sekali lagi mengejutkan kita di Dewan ini. Wow. Laju diorang support sebenarnya ni. Haji. Nish. Pada masa yang sama, auto knockout juga telah diratakan di tangga yang ke-6. Ya, itulah dia untuk pasukan MRT memberi 5 mata penyingkiran. Yang agak mudah untuk mereka. Support ada, habis. Betul Haji ya? Laju, settle. Itulah yang sangat penting pada setiap pasukan. Dan kita terus untuk pasukan Toda yang berada di dalam kawasan ini. Tetapi tiada gangguan untuk mereka. Masih lagi 4 mata penyingkiran.
Nampak pasukan Todak dah mengesan ada 2 orang ada. player daripada FB Sport yang baru saja untuk Betul. dibangunkan. Adakah mereka nampakkan 2 orang tersebut? Pasukan Todak sedang menjaga di bahagian Arsenal ini. Ya, Menantikan atau mematikan sekiranya ada mana-mana pasukan yang berdekatan Sport. dengan mereka. FB Sport akan berjumpa dengan Todak kali Gol ini. telah pun dilepaskan. So maknanya mereka tahu ada 2 Ya. player New Boys FB Sport di situ. Ya, dan kita lihat di sini FB Sport Adam berada di luar zon. Ini menyebabkan mengambil kesempatan atas Homeboys kali ini. Adam, adakah dia perasan ada Homeboys di depan mereka? Ini menyebabkan Aziz pula mengacau. Dia Adam boleh kacau je peperangan antara Homeboys dan juga Aziz kali ini. Tapi kita lihat sekarang ini pasukan Homeboys, adakah mereka mampu untuk menghalang kemarahan pasukan Aziz sekarang ini yang sedang berapi memegang kill leader kita buat masa ini. Homeboys, kita lihat perkara Jembal yang berada di bahagian depan, cuba untuk memberikan asakan, namun adanya halangan daripada gol oleh pasukan Aziz. Mereka masih selamat, masing-masing masih lagi ada. Belum ada siapa lagi yang dijatuhkan. Butterfly cuba untuk mencari Luffy di bahagian depan. Luffy bijak untuk menghalang dirinya daripada dijatuhkan. Sekarang ini bagaimana? Butterfly cuba untuk mencari Alif. Alif hampir saja terjaga, tapi dia bagaimana Aziz buat telah dijatuhkan. Luffy dan juga Pikachu saja tinggal. Pikachu dijatuhkan. Tinggal Luffy saja sekarang ini. Kita lihat bagaimana pasukan Boys akan mampu untuk menghalang kemarahan pasukan Aziz ataupun tidak. Kita lihat bagaimana Faiz yang terakhir dari itu. Pasukan Aziz di tangga yang keempat, 12 mata singkir buat pasukan Homeboys ketika ini. Ya, pasukan Mr. MRT All Star pun kecundang di tangga yang kelima sebentar tadi. Ya, Exist yang keempat. ya betul. Dah tinggal 3 pasukan saja lagi. Patutlah tak jumpa. Patutlah. Mereka mengenduk dekat atas ni. Bijak Wow, susahlah Todak nak angkat kat dorang kat situ. Okey, alright. Wow. Tempat yang sangat menarik mereka mengenduk Betul. dekat situ. Tapi kita lihat bagaimana Todak pun sayang sekali mereka kehilangan chill. Apa yang terjadi di situ? 8 mata singkir juga buat pasukan Todak. Seterusnya telah pun keluar. Sekarang ini pertarungan di darat adalah di antara Todak dan juga pasukan daripada Chill, Homeboys. Chill. Tapi Chill Chill. hantar. Dia hantar Diorang Chill. hantar Chill. Diorang hantar Chill atas tu. Chill akan Ya. dapatkan 2 tu ataupun tidak. Tapi tengok. tengok Chill ada Chill, weapon tak Chill. dekat tangan Chill. 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 Bantai Chill. 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 Oh, cepat buka Wow, global. Chill. Oh, pertarungan di bahagian awangan. Pertarungan di bawah. Kita lihat macam-macam pertarungan yang ada di darat dan Ya. juga di udara. Ya, Chill. Masih lagi bertahan di atas udara kali ini. Kita lihat apa yang berlaku untuk Homeboys boleh mengambil kesempatan atas Todak kali ini. Sekiranya Todak lalai belayan di atas. Tapi sayang sekali untuk pasukan Todak. Mereka berada 3 player saja di bawah. Ini menyebabkan Homeboys boleh menjatuhkan satu persatu kala itu kan. Oh, saya. Kita tak tahu nak tengok mana satu ni. Di Ya. bahagian atas ke di bahagian bawah. Tapi kalau kita lihat di bahagian bawah, Homeboys. Kelibatnya ada 3. Kita nampak lagi seorang lagi. Homeboys pun 3 orang juga lah. rupanya. So 3 lawan 3 di 3 bawah. lawan 3. 1 lawan 2 dekat atas. Ya. Okey, so kita lihat apa yang akan terjadi. Circle akan semakin mengecil, tapi mereka semua dah pun masuk dalam kawasan yang selamat. Zan cuba untuk memberikan tembakan daripada snipernya, namun belum ada damage yang dapat diberikan dengan sniper tersebut. So pasukan Todak bersabar saja ketika ini. Belum ada lagi asakan yang diberikan. Begitu juga dengan pasukan Homeboys, masing-masing cuba untuk menembak daripada jarak jauh saja buat masa ini. Ya, dan kita lihat di sini Todak terus berotasi untuk menjatuhkan Homeboys. 3 lawan 3. Raja telah berikan hit pada Butterfly. Butterfly lari ke belakang dan Zin. Dan apa yang berlaku kali ini, Butterfly berikan damage kepada Raja. Jembal berikan damage kepada Butterfly kepada Zin. Terus menggocek dari belakang. Saya pun tahu apa yang berlaku trap. Lihat di sini Jembal berikan trap dari belakang. Oh, trap jatuh dulu. Kita lihat bagaimana Trap telah pun dijatuhkan terlebih dahulu. Zed dan Raja saja yang tinggal. Raja dapatkan oleh Homeboys pasti. Dan kita lihat bagaimana Zed juga telah pun dijatuhkan. Homeboys berjaya dapatkan 3 orang player Todak di bahagian bawah. Dan sekarang ini tumpuan akan diberikan di bahagian atas signboard ini. Macam mana ni Ji? Mereka kita lihat bagaimana Chill saja yang akan Harapan membuat ni. placement buat pasukan Todak buat masa ini. Macam mana ni Ji? Homeboys akan selesa di bahagian bawah dengan ke? jumlah penyingkiran yang sangat tinggi. 16 mata singkir. Macam mana ni Ji? Keadaan kita sekarang ni Ji? Ya, macam mana? Bawah tu boleh buat engagement. Okey. Todak di tangga yang ketiga. Kizo telah pun dijatuhkan oleh pasukan Homeboys. Boom saja keserangan. Kita lihat Smoke telah pun dimakan oleh Zone. Dan emote saja yang dia mampu lakukan. Dan itu ada Buya yang percuma buat pasukan Homeboys. Oh, mantap sekali permainan kita di game yang keempat ini. Ya, mereka membuat strategi di atas billboard sebenarnya Ji Ya. Lain macam. Lepas
kita semua tanya-tanya lah kan. Tapi buat boleh main tembak-tembak ni saya tak sangka Boleh. lah. Tapi Homeboys tadi dapatkan 3 orang player todak di bawah. Lauk pauk lah kat bawah. Ya, ada lauk pauk dekat bawah tadi. Homeboys berjaya dapatkan ikan todak. Ikan Kenyang. todak. Kenyang dapat ikan todak tadi. F Esport pun dapat juga seko kat atas. Yap. So habuan lah untuk mereka. Betul. Jamuan buka puasa buffet kali ni. So apa pun Homeboys dapatkan 2 buyah berturut-turut sebenarnya. Ya, satu permainan yang baik oleh pasukan Homeboys. Adakah mereka sekarang ini sedang mendahului carta kejuaraan kita? Sama-sama kita saksikan hingga ke penghujung akhir nanti. Ya, betul tu. Ada bau-bau. Ini dia MRT All Star, tengok. Tengok tu. Player mereka ni rata-rata daripada umur 14 tahun, 13 tahun, 16 tahun. 13, 14. Berapa tahun umur korang? Berapa tahun? Berapa tahun? Asal kita tanya je lah. Ini adalah pelapis muda kita. Rasanya dia akan ganti todak. Mungkin lah. Ganti todak Ganti todak. Tapi itulah diorang tak cukup umur. Tak apa, lagi 3 tahun cukup lah. Lagi 3 tahun dah star tu kan tu lah. So diorang ni rising star lah. Rising star untuk event kita kali ini. Maybe diorang cakap together with Drew. Orang putih sikit. Lagi sekali. Together with Drew. Together we grow. Itulah. Dia grow sama-sama. Seperti awak cakap pokok dari kecil hingga ke besar. So Abang Todak akan jadi manager Todak. Mantap. Dia dah booking awal lah kiranya. Dia dah booking awal lah. Booking awal. Okay. Senang buat kerja. Baik. Itulah dia permainan di game yang keempat tadi. Sangat-sangat kata apa, sebenarnya fight jadi game-game yang tu. Exist pun tengah berapi tapi dihalang oleh Homeboys. Homeboys adalah orang kata apa yang boleh dikatakan penghalang kepada semua pasukan lah untuk mendapatkan buyah. Dua kali buyah yang berjaya didapatkan oleh pasukan Homeboys sebentar tadi. Betul kalau kita lakukan tadi. Banyak gila peperangan di mana-mana. Tapi bila clutch je ada satu tim habis. Bila clutch ni ke ada satu tim habis. Memang gempur lagi DJ. Betul. Dan kita dah tengok dah ada orang beraksi, mesti kita nak tengok berapakah mata yang berjaya dikumpul oleh mereka. So ayo kita lihatkan round standing kita di game yang keempat sebentar tadi. Kita lihat Homeboys di tangga pertama dengan 29 mata. Diikuti oleh Aziz Sport dengan 18, Todak 16 di tangga yang ketiga. New Boys F Esport dengan 13 di tangga yang keempat. MRT All Star di tangga yang kelima dengan 12 mata dan Scriptshot di tangga yang keenam 10 mata. Auto kena kat 8 mata, Cicak Tempur 6 mata. Cak Zone 3 mata di situ, Nova 3 mata, Freedom Rumble 2 mata dan Invicta 0 mata. Memang gempur lah DJ. Saya tak sangka adik-adik kecil pun boleh menggempurkan suasana. Saya rasa selepas 4 perlawanan ini, yang menjadi orang kata kejar mengejar adalah saya rasa pasukan Exist dan juga pasukan Homeboys. Homeboys betul. Sebab diorang kena tengok tadi. Sebab Exist tadi pun not bad. Diorang ada mata singkir. Ada. So mata-mata yang berhampiran dengan mereka, saya rasa 2 pasukan ini lah. Apa tu? Wow, dia bagi kat siapa tu? Tangkap. Siapa nak tangkap? Semua akak-akak depan ni boleh tangkap lah. Tak boleh lah. Tak boleh? Okey. Tak boleh tangkap bulan puasa. Ji, saya nak tanya dah satu Ji. Awak tanya apa? Singkat Yudu ke? Singkat Yudu. Ada yang baru sampai kan? Ada yang baru sampai nak tahu. Awak nak tanya soalan yang 3 kali. Hari ni 3 kali soalan sama awak tanya saya Baik saya buat video je rekod. Dah buat VTT lah. Senang sikit. Aduh, singkat Yudu macam biasa lah. Pergi je booth Yudu. Jumpa dengan promotor-promotor Yudu. Kalau korang nak aktifkan SIM card Yudu korang kena register lah. Mana yang tak ada SIM card lagi ke, ataupun nak ada tambahan nombor ke, boleh gunakan. Sebab Yudu ni bagus juga. Saya pakai 5G laju. Kalau macam SIM card, kalau bukan untuk event ni, soalan saya lah, kalau nak register macam mana? Kalau bukan dekat event ni. Kalau bukan dekat event ni, Yudu tu. boleh dekat website website Yudu ataupun download apps Yudu. Sebab sekarang ni dekat Yudu dia dalam apps dia tu ada 2 jenis. SIM card yang hard copy, yang hard SIM card ataupun eSIM. Dia tak payah pakai SIM card dah. Dia ada, kalau phone yang support eSIM pun boleh register dengan Yudu. Dia ada kod lah. eSIM tu ada kod dia lah. Macam mana? Ada features dalam phone kita. Electronic SIM card. Itu saya baru tahu ada electronic SIM. Saya pakai eSIM dekat phone saya. Canggih saya bawa ni. Saya punya Yudu. Saya punya Yudu line saya ialah eSIM. So saya tak perlukan SIM card. Betul. Nak tahu lebih lanjut, pergilah ke booth Yudu. Itulah guys. So itu adalah salah satu information yang
patut Ah. kita tahu sebenarnya. Ya, Ada yang tak tahu. Tapi betul juga. Saya pun baru tahu. Betul. Betul tak? Macam Awak tak tahu kan? Macam Lekir dia tak pernah tahu. Dekit, Tak nak ambil tahu dia pun. tak boleh tahu. Dia Phone tak dia nak tak ambil tahu support pun. pun. Dia kedekut. Phone dia phone lama mah. Apa brand apa dah tahun 1988 punya. Oh, dia baling dog punya phone lah. Ya, dia kalau jumpa dengan orang kata apa, binatang yang buas kat luar sana. Okey. Binatang buas tu takut dengan dia. Dengar sebab phone Sebab dia. phone dia tu. Oh, dia sebab dia Ah. tak pakai phone yang ada eSIM Yeah, tu. betul. Hmm. Dia macam outdated lah. Alright, so kita masih lagi menantikan isyarat untuk bermulanya perlawanan kita yang seterusnya iaitu game yang kelima Di Next Terra. di Next Terra. So, tak sabar ni. So, Okey, dah boleh fly lah. dah boleh fly lah. Pilot dah Roger. Okey, okey, Saka okey. awak dah Roger dah Okay. belakang. Dia dah kira-kira dah. Pandai Saka saya kira. So, ayo kita terus masuk ke game kita yang kelima. Ya, di Tapi Next bila dah Terra. masuk ke game yang kelima ini, kita semakin berdebar sebenarnya. Ya, Siapa yang kita nak tahu sekarang ni sebagai juara kita pada malam ini. Ya, Apa pun betul. kita dah pun masuk ke game kita yang kelima untuk Yudu Free Fire Championship 2024 yang dibawakan khas oleh Axis Esports, ditaja penuh oleh Yudu dan disupport oleh Malaysia Esports Federation dan juga ESI. Wow. Awak segak lah cakap macam tu, Ji. Oh, memang awesome. Kalah si Abang Lekir kita. Dia macam Ya, lekir dia memang macam tu. Dia biasa lah dia. Dia goreng je banyak goreng. Betul, teruskan. Okey, teruskan Kita lupakan lekir. Tak perlu sebut nama dia kat sini. Dia tak ada. okey. Okey. Alright, so Kita- kita akan fokus kepada game kita yang kelima sekarang ni, Bek. Okey, kali ini kita lihat MRT turun di kawasan yang agak selesa. Mon House. Di sini pasukan FE Sport ada peperangan di kawasan ini. Apa yang berlaku kali ini FE Sport. Jumpa dengan Uberta. Tengah tembak angin sebenarnya di situ. Dekat shotgun. Dijatuhkan Sebab Adam. Dan kita lihat Ace. Dua pemain FE Sport berjaya dijatuhkan. Ada kejadian yang semula Ace. Kali ini peperangan agak kedok dengan Adam Bezo. Terpaksa boleh lari mencari ruang untuk beredar dari kawasan yang sangat genting ini, Ji. Dan berhasil kepada FE Sport dapatkan dua mata sikit ketika ini kehilangan Ace. Mereka beristirahat saja mencari lagi bagi player Invicta dan lainnya yang terakhir telah pun dijumpai. Dan sayang sekali Invicta, mereka telah pun dilobikan di tangga yang ke-12. Pasukan pertama yang telah pun tersingkir untuk game yang kelima ini. Namun 4 mata singkir yang berharga buat pasukan FE Sports tadi. Dan kita lihat terus untuk pasukan Cicak Tempur akan berjumpa dengan Script Shot. Ni tadi ada drama juga dekat Next Terra. Ya. Tapi kali ini mereka di kawasan ini pula. So kali ini kita nak lihat adakah pasukan Next Terra akan dihabiskan. Pasukan Nextera. Pasukan Pasukan Nextera lambat lagi. Nanti kita suruh diorang buat tim Nextera. Saya buat. Awak buat. Tim Nextera. Screenshot dengan Cicak Tempur. Cicak Tempur. Awak okey? Okey, saya okey. Awak kenyang sangat ni. Wah, saya kutuk lelaki tadi kot. Tapi apa pun sekarang ni screenshot. Telah berjatuh 2-3. 3 seorang saja lagi desan yang akan dicari oleh Woody dan juga Pablo. Dan akhirnya screenshot telah pun ditewaskan di tangga yang ke-11 di tangan pasukan Cicak Tempur. Wah, memang Cicak Tempur lah. Bertempur dengan gaya tu, Ji. Ya, betul. Ya, nampaknya kita lihat di sini Cicak Tempur dah bergaya mendapatkan 4 mata penjikiran yang agak mudah di kawasan ini. Ya. Orang membuat perjanjian Clash Squad di map ini kali ini. Dan kita lihat terus untuk pasukan Cicak Tempur terus berlari dan mencari ruang seterusnya untuk mendapatkan bulatan. Headshot diberikan oleh Jembal. Apa yang berlaku kali ini pasukan MRT Boys bukan dijatuhkan oleh Jembal. MRT akan jadi rubuhan kepada pasukan Homeboys. Faiz telah mendapatkan satu pemain daripada MRT. Di manakah selagi baki MRT sekarang ini? Kenapa mereka MRT main dua-dua jauh-jauh ni? Tak, diorang tak jauh. Diorang dah berdepan dengan pasukan Homeboys tadi. 4 lawan 4. Tapi satu ni berjaya di-revive semula. Ya, dan terus melarikan diri untuk menyelamatkan kedudukan pasukan MRT All-Star. Di game yang kelima ini, peluang masih lagi ada. Masih lagi terbuka buat Haikal untuk membangunkan kembali ketiga-tiga rakan mereka. Namun di sudut ini, kita lihat bagaimana pasukan Touda yang sedang akan berdepan dengan Four Eyes daripada pasukan Chok Zone. Dua pasukan hebat yang akan beraksi ataupun orang kata bertemu sebentar saja lagi. Ya, nampaknya kita lihat sini Four Eyes Zin cuba buy one di kawasan ini. Satu pemain daripada Chak Zone menjadi dijatuhkan oleh Zin. Four Eyes sayang sekali tiada siapa pun dibantu dia.
Low speed. Terus melayan pemain daripada pasukan Todak kali ini. Loki cuba flank dari belakang tetapi agak lambat sebenarnya. Dan cuba memberikan damage pada Zen di situ. Banyak Zen sudah sedar ada Loki dari belakangnya. Dan sayang sekali lalai untuk pasukan Todak. 2 pemain chill saja yang sekarang jatuh. Dan sekarang di sini, adakah dia perasan ada trap belakang tu. Dan tinggal 1 pemain saja lagi tinggal Todak yang berjaya revive kali ini, Cik. Ya, kita lihat Zen juga akan diburu. Kita lihat apa yang dilakukan oleh pasukan Todak ini. Saya sangat-sangat keliru apa yang dilakukan. Tambah lagi trap tadi. Dia duduk dekat tepi tu. Saya pun tak Dia tahu lah. nampak ada 2 orang datang, dia diam je. Dia ada masalah ke? Tak tahu dia ada masalah apa sebenarnya. Saya pun tak tahu Masalah lah. apa? Raja dekat sini. Saya tengok tadi dia makan banyak. Ya ke? Dia makan, dia buka puasa tadi. Tapi tak tahu kenapa. Dia macam Takkan blur dia, je. dia buang air dalam game ni? Tak tahu lah. Dia cek toilet kat dalam ni kot? Tak tahulah. Dia duduk tadi nampak kan? Dia duduk, dia diam. Ya. Tunggu 2 orang datang baru dia nak ni. Tapi saya tak faham lah apa yang berlaku. Biarlah dia. Biarlah coach dia Biarlah, fikir. biar. Taklah dia nak fikir. So apa pun kita lihat bagaimana pasukan New Okay. Boys F Esports kali ini. Sedang berdepan dengan pasukan Homeboys Jembal. Telah pun diberikan tembakan yang agak sakit juga. Tapi Ya, betul. masih lagi boleh bertahan. Kita lihat bagaimana Ace memberikan lagi tembakan ke arah belakang pula. Ahli-ahli pasukan Homeboys yang lain di belakang. Kita lihat bagaimana tembakan jarak jauh yang diberikan. Agak menyakitkan di situ namun hanya tembakan jarak jauh saja. Ya betul. FP Sport memberi amaran kepada Homeboys. Cuma memberikan tembakan jarak jauh saja. Diorang sempat berlari ke arah ke tempat lain kali ini. Dan kita lihat apa yang berlaku untuk Kezo. Mengintai-ngintai saja untuk pasukan ini. Ini menyebabkan mereka membuat rotasi yang seterusnya. Dan apabila lekir bopek-bopek di belakang seperti rotasi agak tidak menarik untuk pasukan itu. Dan kita lekir wahal dia. Dan kita terus untuk pasukan. Oh ni Ji. Ini peperangan sangat sengit Ji. Ya. Kalau kita cicak Tempur dan juga pasukan Chalk Zone. Ini kuat dua-dua ni Ji. Ya, Kuat betul. sangat. Alright, so kita lihat bagaimana pertarungan yang akan berlaku di antara kedua pasukan hebat yang dikatakan oleh Abi ini. Ya. Kita lihat bagaimana Four Eyes masih lagi mencari info di manakah kedudukan pasukan Cicak Tempur. Mereka sekarang ini sedang melakukan membuka drone untuk mengesan kedudukan pasukan Cicak Tempur sekarang ini. Belum ada lagi engagement jarak dekat di antara kedua pasukan. Kalau kita lihat Chalk Zone, fallback telah pun diberikan arahan kepada ahli pasukannya supaya meninggalkan kawasan ini. Fokus untuk masuk dalam zone terlebih dahulu. Tidak akan teruskan berperang dengan pasukan Cicak Tempur. Ya, betul tu. Homeboys masih lagi tidak berkesan pada pasukan FP Sport. Tetapi apa yang melakukan FP Sport dikesan oleh Homeboys. Satu pemain untuk berjaya dijatuhkan, Faiz. Terus mendapatkan sudut yang sesuai untuk menjatuhkan FP Sport. Tetapi FP Sport ada di dalam map ni. Tadi apa? Todak di tangga yang ke-10. Apa yang berlaku pada mereka? Apa tu? Siapa tadi? Todak. Todak ke? Todak. Oh, iya ke? Ha. Oh, okey. Oh, okey. Okey. So, 9 pasukan saja lagi yang tinggal. Dilihat bagaimana Homeboys 7 mata singkir yang telah pun berjaya dikumpul oleh pasukan ini dan sedang mencari lagi smooth sekarang ini telah dikesan oleh Jembal. Tapi kita beralih kepada pasukan FP sekarang ini yang telah pun memberikan asakan kepada pasukan Chalk Zone. Adakah tembakan itu membawa hasil? Namun belum saja, hanya memberikan tembakan amaran saja kepada pasukan Chalk Zone untuk beredar. Ya. Untuk berundur dengan asakan yang diberikan sebentar tadi. Ya, nampaknya exist macam dia tengah lari pada pasukan Chalk Zone ni, tetapi kali ini apa yang berlaku, dia cuba mendapatkan tempat ini. Apa yang saya perhatikan sebenarnya, Chalk Zone cuba flank sebelah kiri, tetapi kita lihat di sini untuk pasukan Cicak Tempur kali ini Ji, dari atas dia pun tengah lari untuk sebab kerana Sun hampir mengecil. Betul. Ha. Betul. Yang kita lihat sekali bagaimana kedudukan di map kita semakin sempit sekarang ini. Adanya juga pasukan AKO yang telah berada di bahagian atas. Tembak tepat ke arah kepala. Nampaknya sedikit lalai Guerrero di situ dan itu memberikan pasukan Cicak Tempur peluang untuk merusuh pasukan AKO ketika ini. Kita lihat bagaimana Riven telah mendapatkan Scary. Kita lihat Aus juga telah pun dijatuhkan seperti yang dijangka. Dan kita lihat sekali bagaimana Cicak Tempur 5 mata singkir telah pun diberi oleh pasukan ini. Yap, sayang sekali untuk pasukan AKO. Mereka kehilangan pemain-pemain mereka. Ya. Hussein dan Aziz mengambil kesempatan atas peperangan itu. Yang kita lihat dari Cicak Tempur sentiasa diberi kiri dan kanan kerana Aziz mengawal 2 pasukan di depan mereka. Tetapi kita lihat Cicak Tempur macam susah je nak masuk dalam circle seterusnya Ji. Ya, agak jauh sebenarnya circle buat mereka. So kalau kita lihat sekarang ini Chalk Zone
Cuba untuk masuk tapi telah pun ditunggu oleh Alif sebenarnya. Flank yang baik, kepungan yang baik yang dilakukan oleh pasukan Exit sekarang ini untuk memerangkap pasukan Chong Sun daripada masuk ke dalam kawasan yang selamat ketika ini. Kita lihat sekarang ini Mikacha cuba untuk memberikan tembakan sniper daripada jarak yang jauh. Alif cuba untuk menambahkan nyawanya terlebih dahulu. Satu pertahanan yang baik juga dilakukan oleh pasukan Chong Sun. Mereka tak ada lagi yang terkorban, berjaya untuk masuk dan sekarang ini pasukan Exis pula akan memikirkan kedudukan mereka sekarang ini untuk masuk ke dalam zon juga. Dah terbalik dah ni. Tadi diorang dapat circle, sekarang ni diorang pula kehilangan circle di situ. Apa yang kita lihat kali ni Chak Zone. Kita lihat di sini mereka sedang mengejar Exis, tetapi Exis rasanya akan nampak satu pasukan yang berada di depan mereka, iaitu pasukan AKO. Laluan mereka ada berjumpa dengan AKO sebenarnya, Ji. Yep. Awak rasa mereka terpaksa melayan AKO ataupun diorang melayan Chak Zone kali ni? Saya rasa saya nak melayan awak dulu. Kenapa ni? Kejap. Leki kacau lah kita kat sini. Boleh tak tolong Marshall bawa Leki keluar dari sini? Dan kita lihat sekarang ni bagaimana pasukan Freedom Rumble sekarang ini sedang berdepan dengan pasukan Exist Esports. So kita lihat sekarang ini bagaimana dua mata sikir buat pasukan Freedom Rumble sedang diburu pula oleh pasukan Exist. Auto knockout 4 telah pun diratakan di situ di tangga yang ke-9 buat pasukan AKO. Dan kita lihat sekarang bagaimana Asta berada di bahagian atas, ditembak sedikit. Asta sempat membuka global dan berjaya melarikan diri dari kawasan yang bahaya tersebut. Dan Freedom Rumble masih lagi dengan 4. Exist juga masih lagi dengan 4. Belum lagi mana-mana player yang dijatuhkan buat kedua-dua pasukan. Tapi Yazid launching yang diberikan oleh Luffy berjaya untuk merangkap Yazid di situ. Ryu, Asta juga Shark saja yang tinggal sekarang ini. Asta terkena tembakan headshot dengan sniper tersebut dan akhirnya terus dijatuhkan. Namun Alif dijatuhkan di bahagian lain. Datang pula pasukan jejak tempur untuk mengganggu peperangan di sini. Oh boy, datang. Apa terjadi di sini? Freedom Rumble disepit, dikepit beberapa pasukan di tangga yang ke-8. Sayang sekali untuk pasukan itu tadi. Apa yang berlaku kali ini, cicak tempur seri saja di kawasan ini. Apa yang kita lihat kali ini, Exist cuba jatuhkan cicak tempur, akhirnya kecundang juga akhirnya di tangan Exist kali ini. Apa yang berlaku kali ini, Exist cuba menyusun strategi mereka. Homeboys satu persatu berikan damage kepada pasukan Exist. Luffy diberikan damage. Faiz terus mengejar Luffy di bawah. Banyak butterfly dijatuhkan oleh Mikacha. Masih kali ini cuba mengawal keadaan kali ini. Ya, betul tu. Kita lihat bagaimana dua player Homeboys telah berjatuhkan. Namun Mikacha juga telah berdekar. Red Face, dia kesorangan sekarang ini. Kita lihat bagaimana Exist masih lagi bertahan dengan Red Face yang masih lagi bertahan. Homeboys dengan 3 orang player dan Faiz akan terus ke vending machine. Oh, ada seorang lagi Luffy yang berjaya dibangunkan. So Exist ada lagi 2 orang player. Namun kita lihat saingan sengit buat kedua-dua pasukan ini. Homeboys sedang mencari Luffy. Baru saja akan touchdown. Kita lihat bagaimana adakah weapon yang akan didapatkan oleh Luffy kerana dia turun betul-betul di hadapan beberapa pasukan yang lain. Sementara itu Red Face sedang dijaga oleh pasukan Homeboys. Jembal telah berjatuhkan oleh Red Face. Faiz akan mula sedar di bahagian belakangnya ada seorang lagi player, namun Mercy telah pun pergi ke bahagian atas Arsenal. Di bawahnya ada satu skuad pasukan Nova. Sementara itu Red Face telah pun dijatuhkan. Faiz dan juga Mercy yang akan bertahan buat pasukan Homeboys buat masa ini. Betul. Tinggal dua pemain saja untuk pasukan Homeboys. Tapi apa yang berlaku untuk pasukan Nova kali ini? Kita menunggu dan lihat saja apa yang berlaku. Mereka Homeboys jaya dihabiskan ataupun tidak. Tampaknya Faiz keseorangan saja. Ini menyebabkan dia terpaksa berjaga-jaga kali ini kerana laluan mereka sentiasa dikacau oleh pasukan-pasukan yang berada full squad kali ini, J. Ini menyebabkan dia sempatkah mengambil rakannya semula ataupun tidak, J? Ya, betul. Rasanya tak sempat, dia tinggal seorang saja. Ya, betul. Kita lihat sekarang Nova masih lagi berada dalam kedudukan yang sangat-sangat selesa. Kita lihat bagaimana 3 mata singkir telah pun dikumpul oleh pasukan Nova. Masa ini 6 skuad masih lagi bertahan. Di manakah pasukan-pasukan yang lain? Saya tak nampak lagi gambaran. Di manakah pasukan-pasukan yang lain sekarang ini? Oh, ada MRT All-Star. Oh, masih lagi ada. F Esports juga masih lagi ada. Okey, so kita lihat bagaimana. Adakah kali ini MRT All-Star akan menyelah di game yang kelima ini? Ya, MRT All-Star mereka seperti Leki suka mengacau keadaan peperangan itu tadi. Dan kita lihat kali ini apa yang berlaku MRT. Adakah boleh mengambil kesempatan atas peperangan F Esports dan juga pasukan Exist di kawasan itu. Ini kita lihat pasukan F Esports sedang menunggu saja kesilapan daripada pasukan MRT All-Star.
Ya, Homeboys telah berdiri tiga di tangga yang ke-6. 5 skuad saja lagi yang tinggal. MRT All Star 1 telah boleh jatuhkan Pion. Telah berdasarkan 3 orang saja lagi yang tinggal. MRT All Star dengan kemampuan. Boys juga telah berlakap. Kita lihat bagaimana Exit telah berada di tangga yang kelima. Namanya Aikal berjaya dapatkan ace. Kita lihat dia akan buru. Dia akan memburu seorang lagi player berbaskan FC Esports. Jump shot di tangga yang keempat. 3 skuad saja lagi yang tinggal sekarang ini. 2 saja buat pasukan All Star. Kita lihat bagaimana pasukan MRT All Star ini ada kemampuan. Diasah oleh pasukan Nova. Sekali Nova diambang untuk mendapatkan buaya mereka. Mencari smoke dan memperhatikan tinggal 2 orang saja lagi. Tapi kita lihat Aikal dapat 2. Kita lihat sekali bagaimana Aikal. Permainan yang sangat mantap. Rezo sekarang ini. Kita lihat bagaimana. Masih lagi bertahan sekali Aikal. Di manakah Aikal? Aikal mencari Rezo sekarang ini 1 by 1. Di antara 2 bangkai ini. Boya. Buya di game yang kelima ini. Permainan yang mantap yang dilakukan oleh seorang Haikal. Ya, wow. Wow. Kejutan telah berlaku di dewan kita ini. Ya. Kita dapat lihat bagaimana player yang boleh dikatakan rising star, player masa depan ini memberikan kejutan kepada kita mendapatkan buaya di game yang kelima ini. Mereka pembuka sejarah untuk pasukan mereka. Itu yang menyebabkan awesome. Memang awesome. Awesome. Betul-betul awesome. Haikal menang, angkat tangan sikit Haikal. Haikal. Aikal, angkat tangan, Kal. Angkat tangan sikit. Kamu, Kal. Dia macam Aduh. Dia tak percaya. What? Apa yang aku Okay. macam kat sekolah pula angkat tangan. Betul. Mental member. Dia kata kursi lah tak dengar. Nanti adalah bau-bau keluar daripada tim ni. Ada orang invite. Gila fight ni hujung tadi. Nanti Nova datang tadi. Memang dah macam nak menang. Tapi Haikal balas balik macam tu. Betul. Jangan curi tip player tu Jangan curi Mesti Todak sedih tu kalau kena curi je. Nak curi tuan saya jangan nak curi. Tuan saya kena curi. Tuan saya kena ingat satu mata tu penting. Dapatkan banyak mata dulu. Satu mata tu penting kan. Sebab kita tengok malam ni adakah satu mata yang akan menjadi penting atau tidak. Sebab saya nampak Aziz dan juga Homeboys tu macam sikit-sikit gitu. Sejarah kembali. Adakah sejarah terulang macam mana? Kita tak tahulah. Wow. Tapi kita lihat itulah tadi persembahan yang sangat-sangat mantap yang dijaga oleh pasukan MRT All Star. Mereka ini kita hypekan sebab mereka ni adalah player, boleh dikatakan player yang bawah umur. Ya, Mereka betul. mampu menyaingi abang-abang mereka. Ya, tapau habis. Tapau habis. Tanya. Haikal tadi itulah. Nova tadi datang macam dah boleh menang ah. Betul. Sekali kena 2 knockdown. Sekali. Allah, tak jadi. Wow. Awesome. Terus tak jadi mereka untuk mendapatkan buaya. Betul. Dan Haikal menterbalikkan keadaan itu dengan sangat-sangat baik. Ya. Saya kagum. Ya, betul. So apapun setelah melihat aksi yang ganas daripada MRT All Star, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Edi bin Nursal. Dalam industri ni orang panggil saya Daddy Hood lah. Saya membesar dengan skate scene. Sekarang saya fokus on e-sports. Ibu saya dengan arwah ayah saya selalu tekankan bila kita berniaga ni, kita sedekah tu benda yang paling senang untuk dibuat. Tapi dari sudut masyarakat mungkin saya punya ada juga dulu saya join Food Not Bomb. Dalam skate scene pula saya banyak memperjuangkan tentang facility. Cuma dalam e-sports ni saya rasa banyak yang saya sumbangkan dari sudut idea, peluang pekerjaan, lepas tu nak merevolusikan e-sports tu sendiri dalam Malaysia. Saya rasa dekat situ banyak saya contribute lah. Sebenarnya e-sports ni dia boleh jadi satu kerjaya, dia boleh jadi satu industri yang boleh sustain untuk jangka masa yang agak panjang. Dia pun mengajar banyak soft skill in e-sports. Contohnya streaming, content, lepas tu PR skills and banyak perkara yang
dalam e-sports ni tak semua orang tak semua aspek orang sentuh. Saya nak nampak Malaysia ni as at least big three lah dekat dalam Southeast Asia. Industri sukan ni sebagai satu industri yang boleh bagi a very good benefit and ekonomi untuk anak-anak muda. Banyak lagi atlet e-sports yang berjaya lah sebenarnya. So, e-sports ni dia boleh jadi jantung dalam satu-satu industri. Kenapa penting untuk diorang ambil tahu tentang masyarakat? Sebab kita duduk kat Malaysia ni, kita sebenarnya ada hak dalam menentukan masa depan negara kita. Orang muda ada kuasa orang muda yang tersendiri sebenarnya. Diorang mampu mengubah landscape negara kalau kita buat dengan betul. Ambil berat tentang masyarakat, ambil kisah juga orang sekeliling, environment kita. Sebab kalau kita nak ubah segala-galanya atau kita nak ubah sesuatu, kita kena ada kuasa, and kuasa ada di orang muda. So hi, nama saya Ramona Azwin. I've been in the e-sport industry, I think as an e-sport athlete, about 20 years, 21 years this year. And I started playing Counter-Strike when I was 16 years old. Not really into games, but because of family. I wanted to be close to my brother, I wanted to be as competitive as they are. My whole life has always been about playing Counter-Strike in different levels. So the first level that I played in is mostly national, just for fun, and then after that I joined a team and then I played in the national level. And then right now I'm currently in the international level. Back then, 10 years, 15 years ago, it's a male dominant scene. It's always going to be that way. Even right as of today, you have streamers, you have female leagues and stuff like that. That's why I said back then I was very fortunate. It must be very hard for you, this and that. Anything you want to achieve in life is not easy. People would think it would be a weakness, became my strength. It took me more than a decade to be where I'm at. I just feel that if there were to be changes, it should be adding more guidelines towards what is e-sport and how do you venture into it, and what is, like, I would say workshop, this and that. It would help, tapi it has to come from above, the people that is empowered to do changes for the community and for the athletes. I cannot be calling myself an e-sport athlete if e-sport don't exist in Malaysia. So I started off with a workshop clinic that I help the youth, not just for the game category that I'm playing, the CS or CS4. I also help them with the role, macam leadership, support role, even like, how is it to be in a team that's going to direct, where does e-sport lead in another 5 to 10 years from now, but also being a good citizen. And at the end of the day, kuasa di tangan anak muda.
Ya, itu dia Haji. Kembali bersama saya semula setelah kita berehat sebentar dan kita akan ada satu lagi last match kita pada malam ini dan kita harapkan satu persembahan yang terakhir di Yudo Free Fire Championship 2024 Haji. Ya, betul tu. Tadi kita dah lihat kan game yang kelima tadi kejutan buat kita semua. Pasukan MRT All Star yang kalau kita lihat kan player mereka dibarisi oleh player-player muda. Ya, betul. Betul-betul muda ni, bukan muda biasa-biasa. Muda paling muda ni. Paling muda 13. 13 Boy. tahun MRT Boy. Boy. Kalau kita boleh lihat muka dia sekarang ni. Aduh, kalau ada boleh lihat sekejap tapi kita tunggu queue juga daripada production tapi Ya. memang betul habis je rehat tadi. Setelah rehat tadi ada dah berapa nak sign dah tu. Hati-hati lah. Okay, Abang Todak, lepas ni akan ada offer lah tu. Akan ada offer. Hati-hati Abang Todak. Hati-hati Abang Todak, sedia. Okay. So, apa kita akan melihatkan round standing kita di game yang kelima sebentar tadi. Berapakah mata yang dipungut oleh mereka? Ya. Kita lihatkan di tempat pertama Homeboys walaupun mereka gagal dapat kebuya tapi dengan jumlah penyingkiran yang tinggi mereka berada di tangan pertama dengan 21 mata. Diikuti oleh MRT All Star yang buyah dengan 7 mata singkir menjadikan 19 mata di tangga yang kedua. Chok Zone di tangga yang ketiga dengan 17. Di tangga yang keempat Exit Esport 14. Nova di tangga kelima dengan 14. Dan di tempat yang keenam New Boys F Esport dengan 13 mata. Dan di muka surat sebelah pula ada Cicak Tempur, Freedom Rumble, Toda, AKO, Invicta dan juga Scriptshot. Ya, so inilah dia mata-mata yang dikumpul oleh pasukan-pasukan kita di game yang kelima ini dan mereka akan beraksi untuk game yang terakhir, game penentu. Siapakah yang akan membawa pulang kejuaraan kita pada malam ini? Orang kata apa, tournament sulung kita di tahun 2024. Yang Pembukaan offline ini. Siapakah yang bawa pulang piala yang akan menjual piala tu? Piala yang edisi kita yang pertama. Yes. Kemungkinan akan ada edisi kita yang kedua. Kita mengharapkan ada edisi yang kedua. Ya. Kita doakan yang terbaik lah. Yes. Kerana pastinya NC Esport terbaik, Yudo pun terbaik. Oh, dua big name Ya. di dalam Malaysia yang selalu menganjurkan tournament sebegini lah Haji ya. Ya betul. Ya. Saya harap Tuan Syed boleh dengar. Tolong Ya, Tapi ini dia. akan Homeboys masih lagi mendominasi di game kita tadi dan kita harapkan Homeboys akan terus maju jaya di game kita yang seterusnya. Dan harapan saya untuk last game ni akan menjadi rancak dan ini dia di persekitaran Dewan Space Rubik Puchong kita Ya. tengok Homeboys. Homeboys. Ya nampak Abang Todak ni tu. Homeboys. Oh, Homeboys. Oh, Homeboys. MRT Niche. Oh. Untunglah Niche. Oh, dalam diam dalam Untunglah diam. Niche. Oh, ni. Dah ada peminat. Mana kita tengok MRT sedikit. Mana Niche? Zoom sikit. Niche tu mana Niche? satu angkat tangan Niche. Niche tengok sikit. Ujung sekali bang. Dia tak kursi. Ujung sekali. Ujung sekali bang. Ujung sekali. Tengok Niche. Niche lambai kat kamera sekejap. Niche mana Niche? Oh, handsome. Oh. Memang handsome. Ada lesong batu. Betul. Bak kata tadi member tadi. Lesong batu. Tapi kita nak lihat boy. Ada boy tak? Ada boy tak? Boy mana? Boy. Sebab Boy yang tu lah. Boy dia antara player yang paling muda di dalam tournament ni. 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun dah Ya. berjaya bermain di offline. Itu kenapa Todak? Aduh. Saya 13 tahun main guli. Lepas tu Seremban tak ada offline. Macam mana? Awak jangan gelak sangat. Saya tengok Abi. Abi. Angin naik kepala Abi. Angin naik kepala. Tapi itu Cik Adik manis bercocang. Siapakah namanya? Ui. Apa yang ui sangat tu? Aku ni. Awak lupa diri Ya. Kau benda tu Apa tu? Syaz sedih tak lepas final. Oi, sedih sangat. Tak apa. Tak lepas final Kalau- kita boleh kalau- cuba lagi lah bagi saya. Jadi caster lah, confirm Ya. final. Confirm. Jadi caster confirm pergi final. Final, semi-final semua pergi. Aduh. So kita akan menunggu syarat saja. Perlawanan kita yang keenam akan dimainkan sekarang ini. Ini adalah penentu debaran akan berterusan sekarang ini. Siapakah yang akan merangkul kejuaraan kita di tournament Yudo Free Fire Championship 2024 ini yang dibawakan khas oleh NC Esport.
ditaja penuh oleh Yudu dan disupport oleh Malaysia Esports Federation dan juga ESI ini. Dan kita berada di game yang ke-6. Survivors, mana suaranya? Tak ada orang tahu. Ada sekali lagi. Tak nak ah. Maju. Tapi namun begitu kita akan masuk ke game kita yang terakhir untuk Yudu Free Fire Championship 2024 di Bermuda, dan kita akan lihatlah apa mereka nak buat sekarang ni, Haji. Siapa yang nak buat? Diorang permulaan. Ya. Bagaimana kita Untuk lihat? Homeboys pada kita datang. Tapi Oi. kita lihat kali ini Cicak Tempur yang berjaya mendapatkan seorang penyelesaian auto knockout. Rinvain telah pun dijatuhkan di situ oleh Woody. Ya, Woody. Satu mata penyingkiran untuk Cicak Tempur. Sekarang ni Cicak Tempur akan bertempur dengan dua skuad sebenarnya. Nova di paparan skrin anda adanya AKO sudah melarikan diri ke arah belakang sedikit. Drone mula mencari kedudukan musuh. Cicak Tempur akan bertempur di antara AKO ataupun Nova. Namun begitu daripada sudut lain, Raja sudah mendapatkan satu player daripada Invicta. Nish jatuh oleh Zen daripada sudut lain, tapi kita lebih fokus pada Cicak Tempur di kawasan Mas Letrek ini aja. Yap, sudah kita lihat kan. Pasukan Todak sedang mendapatkan pasukan MRT All-Star di bahagian mana saya tak pasti. Tapi kalau kita lihat sekarang ini Nova juga ada di bahagian Mas Electric ini. Pasukan AKO tinggal dua, Neozin dan juga Jay-Z saja yang bertahan. Tapi ada Keroro dan juga Riven telah pun diselamatkan, dibangunkan. Namun kita lihat di sini Nova dan juga Cicak Tempur. Scary hampir dijatuhkan. Kita lihat bagaimana Scary. Adakah mampu untuk jatuh? Nyawa betul-betul sangat-sangat low dan dia berjaya untuk bertahan di situ. Baik sekali, dan namun begitu daripada sudut belakang AKO masih lagi menunggu masa yang sesuai untuk masuk. Namun kalau kita lihat Nova sudah melarikan diri ke arah Pochino. Hanya tinggal Cicak Tempur sahaja di sini bersama AKO. AKO sudah menghindari bawah sinar itu menembak satu. Ada dua sebenarnya. Satu dinokkan begitu saja. Dua sebenarnya. Hanya tinggal satu player pada Cicak Tempur akan bertempur, iaitu Scary. Ya, Scary. Saja di situ. Nampak tak? 5 mata singkir AKO dapat tanpa siapa? Tanpa au. Ya. Itu yang saya nak mention. Betul lah. Ha. Aku baru sedar. Ha. Tak ada aus. Ha. AKO macam menjadi. Ya, AKO jadi harimau. Tapi dengan aus jadi kucing. Alamak. Tapi tak apa, kita lihat dekat sini bagaimana Okey. Homeboys sedang berdepan dengan pasukan Kodak sekarang ini, tapi jembal telah dijatuhkan oleh Raja. Faiz baru nak sampai membantu. Kita lihat sekarang ini bagaimana pasukan Homeboys, adakah perjalanan mereka akan terhenti di sini oleh pasukan Todak ataupun Todak yang akan menyajikan diri mereka terhadap pasukan Homeboys. Ya, betul. Raja kalau dia tidak sedar bahawa senyap enemy di sebelahnya jatuh terus. Terlalu fokus untuk membeli barang. Mampulkah Raja diangkat oleh rakan-rakannya? Butterfly semacam biasa. Terus maju saja. Apa nak takut? Tinggal hanya Zen. Datang backup yang padu. Tinggal Ajimo seorang. Di manakah Timo berada sebenarnya? Ini dia Butterfly kekuatan. dapat 3 orang player Ya. Todak macam tu saja. Ini dia line up yang sangat-sangat solid daripada Homeboys. Tadi dia mendapat tempat yang sangat-sangat baik. Walaupun jembal dijatuhkan, jangan risau. Aku akan repeat pergi ke Mil juga. Ya, itulah dia pertarungan yang sengit. Tapi Oh, datang pula Every Sport datang dapatkan pula. Mercy. So kita lihat sekali bagaimana Faiz datang berdarah Ya. belakang. Backstep yang baik daripada Faiz di situ, mendapatkan Kizo dan juga Ace. Adam boleh dapatkan Faiz, tapi kita lihat Adam. Dia kesorangan saja dapatkan Izzat. Tapi Faiz dengan tembakan sniper tembus glowalnya. Berjaya untuk mendapatkan Adam sebentar tadi. 8 mata singkir buat pasukan Homeboys. Semakin dekat untuk mereka menjulang piala kejuaraan kita pada malam ini. Datang sebagai pemberi poin, pemberi mata eliminasi. Dan sekarang ini dia mencari lagi kedudukan yang terbaik. Walaupun di scan adanya enemy di situ. Namun kita perlu sedar bahawasanya Todak hanya tinggal satu saja playernya, Haji. Yap, Ajimbu saja yang ada. Yang berada di dan dia pun telah dimark kat situ. Ya, dimark oleh Dia Homeboys. Dia tak boleh suruh, dia tak Ya, boleh suruh. betul. Tak nak dia kena lari ataupun lawan saja. Ya. Ya, tapi kita lebih fokuskan di kawasan Pochino di bahagian atas, di high ground, atas combo rooftopnya ada FRU, di bawahnya ada Script Shot. Adakah Script Shot akan membantai tim
FRU ataupun sebaliknya sekarang ni setup yang dibuat. 1-2 di bahagian atas, 2 di bahagian bawah. Namun begitu Said menjadi orang yang pertama jatuh untuk tim Screenshot Era mencari kedudukan untuk bertenang seketika, namun dipush oleh 3 player FRU sekarang ni Haji. Ya, so kita lihat bagaimana pasukan Screenshot dalam keadaan bahaya juga. Tapi pasukan Final Rumble harus berhati-hati. Kedatangan Harimau AKO sekarang ini daripada arah belakang. Cuba untuk mengganggu pertarungan yang berlaku di bahagian Pochino. Sama-sama kita lihat sekarang ini bagaimana. Adakah pasukan AKO, Irak Rinban akan dapat Yazid atau tidak, kita lihat bagaimana. Yazid dah pun sedar sebenarnya adanya pasukan AKO yang berhati-hati dengan mereka. Kita lihat bagaimana Neozin. Hampir saja untuk jatuhkan Neozin. Telah bertembak ke arah belakang. Sempat lagi untuk dia mempertahankan dirinya. Pasukan Final Rumble dah buka besar sekarang ini. Memerangkap pasukan AKO. Kita lihat sekarang ini adakah mampu atau tidak pasukan Final Rumble untuk melayan kedatangan pasukan AKO ini. Ini dia, satu jatuh Asta tidak mampu bertahan lama, namun begitu AKO terus maju untuk mencari di mana posisi enemy untuk membalas. Tembakan tempatnya, Dion dapat satu, baik sekali. Apa FRU nak buat sekarang ini? Hanya satu saja player daripada FRU. Oh my god, AKO mengganas dengan 8 kill. Dengan ketiadaan siapa tu Haji? Aus. Oh, baik. Betul memang. Saya bukan nak cakap apa tapi tak apalah, malah nak mention nama dia lagi. Okey. Dia marah saya. Nanti dia claim lah 50 kan. Dia claim 50 kat saya ni. Alamak. Tapi namun begitu kita lebih fokuskan terhadap Chow Zone, dapat mata pembukaan untuk akaun eliminasinya. Dan tadi memang betul saya cakap ada peliknya AKO menjadi kali ini, namun begitu Nova akan melayani kunjungan Homeboys di kawasan P ini. Dia sudah menyadari bahawasanya ada enemy dan satu knockdown dibagi. Zaiber jatuh, Nova ketinggalan 3 saja player mereka. Homeboys memangnya sedang mengganas sekarang ini. Mereka mahukan piala kejuaraan ini. 9 mata singkir telah pun dikumpul oleh mereka. Mencari 3 lagi ahli pasukan Nova yang terpaksa berundur daripada kawasan Peak ini. Pasukan, kita lihat pasukan Homeboys masih lagi cuba untuk mengejar pasukan Nova. Satu telah pun dibangunkan semula. Tembakan tepat pada Butterfly. Berjaya untuk menyatukan Rezo. Dan kita lihat pasukan Homeboys akan meneruskan kemarahannya saja. Oh, baik sekali ya. Butterfly memang Dominating. di game yang pertama sampailah sekarang memang menjadi satu tembakan yang solid yang diberikan oleh Butterfly ya. Memang tidak disangkal lagi ya. Untuk di Homeboys sudah memiliki 10 mata eliminasi. Apa dia nak buat? Bertahan, dapatkan saki-baki kill yang ada, dapatkan buyah, kemungkinan dia bakal menjuarai kejohanan kita kali ini. Namun begitu, 12 tim masih ada lagi Haji. 42 masih tinggal. Bayangkan 10 mata singkir Homeboys. Ya. 12 pasukan masih lagi ada. Betul. Dia Wow. kemungkinan akan ada dapat lebih banyak lagi mata penyingkiran untuk tim Homeboys. Namun begitu, kita akan lihat di kawasan pit ini masih lagi bergelubang dengan tembakan rapat. Zone Phoenix cuba untuk mendapatkan satu kill, namun begitu di KS daripada sudut lain. Dan kita lebih fokus pada AKO ke dalam keadaan Aus. Bagaimana Aus? Adakah Aus melihat keadaan ini? Dia dibedal. Kiroro Butterfly ada terus maju saja, hanya tinggal satu Neozin. boys. Memang mempunyai keyakinan yang tinggi untuk player Homeboys Butterfly ini Haji. Lain macam Homeboys bila dah sarung jaket Homeboys tu. Ya. Ui, mereka dapat jaket Homeboys tadi. Mereka dah sarung. Permainan mereka seperti betul-betul macam Homeboys. Ya, memang betul. Selama ni tak betul Haji. Selama ni macam tak betul. Ya. Kali ni betul. Sejak kebelakangan ni, Ya. namun comeback yang dibuat ni mempertunjukkan bahawasanya dia legit lagi dibagi the king juga di dalam Free Fire kita ini. Ya, betul tu. Pasukan lain harus ketar-ketir sekarang ini dengan kebangkitan pasukan Homeboys. Ya. Apapun kita lihat sekarang Jembal yang baru saja dibangunkan sedang ditembak oleh Luki. Adakah Jembal akan menjadi itu didapatkan? Sikit saja lagi nyawa Jembal di situ untuk dijatuhkan. Tapi Luki, kita lihat Luki pula. Faiz tembakan tepat ke arah kepala dengan Jangan sniper. Begitu sentuh juga dengan Jembal. Luki dapatkan Zen. Jangan sentuh bahagian jembal lain. dia. Dari Jangan tadi dia sentuh sentuh. jembal memang mati. Ya. Ya, di kawasan ni. Dan sekarang ini dia sudah membuktikan bahawasanya jangan sentuh sekali lagi. Kita tengok betapa solidnya 4 sekaligus pergi perang terus. Memang kering betul budak-budak ni. 16 mata singkir. 16 mata singkir. Wow. Dia hanya menunggu masa enemy datang, cuba untuk bertahan dan melepaskan tembakan. Dapat seberapa banyak key eliminasi sekarang ni. Dia nak kejar juara. Dia tak nak bagi orang potong, namun dia akan terus kepada Invicta sekarang ni Haji.
Yap, so kita lihat Invicta, mereka sekarang ini masih lagi bertahan. Kalau kita lihatkan 2 game yang mereka mainkan balik awal nombor 12, tapi betul. kali ini mereka ada 2 mata singkir dan masih lagi bertahan. Dan kita lihat 11 pasukan masih lagi bertahan sekarang ini, 27 orang yang lagi masih hidup. Syahid akan bertahan saja di bahagian atas sebab pasukan Strip Shot masih lagi berada dalam zon. Pasukan Homeboys dengan berapinya berempat-empat ini masih lagi mengganas, masih lagi mencari-cari mata singkir sebanyak yang mungkin, semaksimum yang mungkin untuk mengesahkan kejuaraan ini milik mereka. Betul tu. Namun begitu secara pasifnya sekarang ini mencari kedudukan di dalam zon terlebih dahulu. Kita boleh lihat Axis ada, Homeboys ada, Nova masih lagi terkapai-kapai dan di situ kita boleh lihat satu kelibat tim Todak sebenarnya hanya tinggal trap saja keseorangan diri daripada sudut belakang. Sebenarnya ada tembakan tepat daripada Axis Mikacha mendapatkan mata yang kedua pribadi untuk dia sekarang ni Haji. Ya, sementara itu kita lihat sekarang ini pasukan Aziz sedang mematikan saja pasukan Chok Zone. Sekarang ini kita lihat Chok Zone sedang mengejar seorang player Todak di bahagian bawah dan akhirnya Phoenix Itu dia. berjaya menyingkirkan trap dan akhirnya Todak di tangga yang ke-11. Dan sekarang ini kita lihat pasukan Aziz akan terus memberikan saingan kepada pasukan Chok Zone yang berada berdekatan dengan mereka. Ya, itu dia. Mantap. Axis dan juga Homeboys repeat order di game kita yang kedua terakhir tadi. Ya. Nampak gayanya adakah Axis bakal mencabar sekali lagi kedudukan Homeboys ataupun Homeboys akan mengekalkan prestasi beliau di kawasan map Bermuda kita kali ini. Circle kedua terakhir sudah muncul. Masing-masing skuad sudah masuk ke dalam circle. Cuba untuk bertahan dan di mana 17 kill didapati oleh Homeboys sekarang ni Haji. Sangat besar bagi saya. Sangat besar, sangat menguasai perlawanan sekarang ini. Pasukan Homeboys akan meninjau di bahagian luar pula. Di mana di luar ini terdapat banyak pasukan yang berhampiran dengan mereka. Pasukan F Esport. Tetapi Jembal di bahagian lain telah pun dijatuhkan oleh Asta. Peter Rumble sebagai belakang sebenarnya ditangkap oleh seorang lagi survival daripada pasukan Peter Rumble yang masih selamat. Sementara itu Chaza berjaya mendapatkan Yozin dan AKO di tangga yang ke-9. Peter Rumble di tangga yang ke-8 telah pun eliminate di luar zone. Dan kita lihat sekarang ini bagaimana Homeboys akan ditutup oleh pasukan F Esport. Telah pun dijatuhkan oleh Butterfly. Dan Butterfly sangat sukar untuk menjatuhkan saya mendapatkannya. Homeboys tinggal berapa saya pastikan. Homeboys tinggal satu, hanya tinggal Faiz saja di asak kencang. Faiz perlu masuk ke dalam circle sekarang ini. Dia tidak membiarkan Zaki Baki 18 killnya diam begitu saja. Dia cuba untuk menerjang satu kill di bahagian sudut belakang dia. Kalau dia tahu adanya enemy, tutup, bagus. Tapi dia perlu berhati-hati daripada sudut lain. Faiz Depan muka, depan muka Zaza. Itu dia. Habis sudah perjuangan Homeboys di kawasan pit ini. Namun begitu, kita akan lebih fokus kepada tim yang ada. Ini akan memberikan peluang kepada pasukan Axis. Ya, betul. Mungkin mereka boleh mengejar ataupun membezakan mereka satu mata saja. Ya, betul. Kemungkinan kalau betul satu mata memang cerita tak habis. Memang cerita tak habis. Akan sambung pada season ke depan. Memang akan jadi mimpi ngeri. Pada malam ini. Tuan owner kita. Tuan ni malah nak sebut lah. Malah nak sebutlah Sebab siapa tuan dia tu. bawa ke mana-mana tu. Dia bawa ke mana-mana satu Ya. mata tu. Pedih sekali. Pedih sekali. Namun Homeboys dah tak ada. Ya. Axis masih lagi ada. Betul. Kalau Axis menggila di game ini, mungkin Ya. boleh merapatkan jurang dengan pasukan Betul. Homeboys. Tapi adakah Betul. jurang itu akan jadikan satu mata? Ya. Sama-sama kita lihat saja nanti kesudahannya. Ya, satu mata yang dikejar oleh tim Axis. Namun kita lebih fokus kepada SF dan juga Invicta sekarang ni. Bertemu slow-mo. Dah berasal Luffy akan masuk ataupun 12 tidak. mata singkir. 12 mata singkir sekarang ini. Hanya tinggal Paan saja di luar circle. AC masih lagi. Alamak. Dapat Luffy jatuh sekarang ini. Hanya tinggal 3 player daripada AC. Alamak. Baik sekali. Alif bagaimana? AC Reface sekali lagi menggocek dari kiri dan kanan. Mantap. Bagaimana? Adakah perbezaan satu mata itu menjadi nyata? Bukan ni. Hanya tinggal Lucky, Red Bay dan Mikacha sekarang ini Haji. Ya, kita lihat sekarang bagaimana 3 ataupun 4 pasukan saja lagi yang tinggal sekarang ini. Lucky yang keserangan buat pasukan Chongzon akan dicari oleh Red Bay dan juga Mikacha. Invicta Ya, dari selada itu Chongzon di dia. tangga yang keempat. Axis sekarang ini sedang menggila. Mereka dengan 14 mata singkir. 2 orang saja lagi yang tinggal mencari Invicta. Ya. Baik Hadi didapatkan. 3 orang saja lagi sekarang ini. Hyundai. Kepada pasukan
pasukan Exit akan mampu untuk mendapatkan Buya dengan sial bergaya sekarang ini. Kita lihat bagaimana Defense dan juga Big Kaca berusaha mencari 2 lagi player dari pasukan Invicta ini. Ya, mantap sekali. AC masih lagi bertahan. Invicta masih lagi cicak tempoh 2 lawan 2 sekarang ni. Bagaimana Paan mencari suasana tembakan tepat. Baik, jatuh Irfan ada. Ya, ada Irfan. Sangat 1000 kali sayang. Tetapi Invicta 2 game mereka tusun. Ya. Kali ini di game yang terakhir Betul. dengan player ladiesnya Dia berjaya dapatkan Buya. memang tidur. Wow. Memang tidur dia. Tidur Lena. Wow. Wow. Player ladies dekat sini. Player ladies, come on. AC. Tepuk dahi tuan kita. Ya, apa Aziz kalah pula tadi tak Buya. Aduh, dengan perempuan pula. Dengan perempuan. Aduh, tapi nama kita tahniah kepada Invicta. Ini cerita lain lah. Ya. Kalau sebelum ni cerita 1 poin, ni Satu cerita point. perempuan pula. Ini mesti kena ni. Ini mesti kena. Mesti kena ni. Esok lepak lagi mesti kena borak sembang ni je. Tapi adakah mata itu cukup ataupun Ya. tidak buat pasukan Aziz mengejar Homeboys? Saya tak pasti, tapi kita akan tunggu sajalah keseluruhan resultnya nanti. Kita tidak tahu sebab apa ini adalah game penamat pada hari ini. Tak Ya. ada dah game lepas ni. Dah tak ada dah. Just tunggu production. Production member kita dah cakap dia ada solusi yang terbaik dalam pengiraan point. Dia tengah serius sekarang ni dalam pengiraan point. Dan kita akan tunggu queue saja dan kita akan announce selepas pada itu. Dan kita akan lihatlah suasana di pentas akhir Penuh. grand final. Penuh walaupun dah pukul 10 penuh. Mr. Toda, Abang Toda. Wah, Abang Toda kita lambai sikit Abang Toda. Abang Toda. Abang tak lambai sikit. Eh. Ini Mr. Toda, the owner of Toda, Mr. Toda All Star. MRT All Star lah. MRT. Kan senang nak sebut tu. All Star sebab Toda. Tak lama lagi kita sign dah tu. Budak-budak dia. Tersenyum sampai ke telinga tu. Senyum. Dover. Adik. Yeah. Tengok. Ujang pun ada. Bersandar Ujang. Papa Ujang. Ya. Siapa lagi ada? Siapa lagi ada Siapa dekat lagi dewan kita kita ini? tengok. Lesung pipit pun ada. Siapa lagi Ya. ada? Oh. Invicta. Ini kalau dia tak tangkap Tengok gambar dia dengan aku keluar siap. terus Buya. Ya, betul. Betul lah. Tu player sub tadi tu. Mana player sub tadi? Boleh zoom sikit. Ni siapa pula? Yudu. Happy birthday to you. Ni birthday boy kita hari ni. Birthday boy kita. Ni birthday Ya, boy kita betul. hari ni. Kita dah nyanyikan untuk dia beramai-ramai tapi itu dia. Ya. Dia tunjuk Yudu tadi ini Ya. adalah orang-orang kuat Yudu. Ya. Jangan lupa untuk orang kata melanggan telco kita iaitu Yudu. Ya, okey. Alright. Apa pun kita akan terus bersama dengan muka kita dulu sebelum kita nak pergi ke upacara penyampaian hadiah dan Betul. giveaway dan seterusnya. Alright. Ya. Alright. So kita Setelah dah pun tamat. setelah 2 Ya. hari berlangsungnya event Betul. ini, penuh kontroversi dan juga drama yang perlu diakhiri pada malam ini. Betul. Kita tidak tahu lagi siapakah yang bakal menjuarai tournament Yudu Free Fire Championship 2024 edisi yang pertama ini, Haji. Ya, betul. Kita tertanya-tanya. Ya. Kita tertanya, tapi apa pun Ya. kita Saya sebelum sebelum awak ada tu, kata-kata akhir ke? Kata-kata Supaya tak akhir, muncul terima lah kasih kita. juga kepada para rakan-rakan yang menonton, Abang Sotong, Sotong GTR Esport, Abang Toda dan rakan-rakan lain. Dan juga tidak lupa kepada ibu bapa, dan saya sangat terharu kerana ini adalah first setelah 4 tahun menunggu masanya. Ramai ibu bapa dan juga penjaga yang support anak-anak mereka dalam melangsungkan tournament kita kali ini. Itu saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga yang datang sanggup betul. berkadang sampai malam juga menunggu. Betul. Okey, dan juga Saka awak minta sesuatu. Itulah yang saya tunggu. Sorong papan, tarik papan, Ya. buat crunchy di atas peti. Ya. Suruh makan, dia makan. Suruh tembak, adakah awak reti? Saya reti. Tanam pinang rapat-rapat, Ya. biar puyuh tak boleh berlari. Tenang-tenang, tembakan tepat. Kalau aus mati, abang lekir boleh carry. Wow. Aus Ya. Ada muka dia. So apa pun kita akan itu yang saja kata-kata akhir kita. Pihak saya pun nak ucapkan terima kasih kepada semua organizer kita, Aziz yang menjemput saya menjadi caster pada hari ini. So apa pun kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk upacara giveaway dan juga penyampaian hadiah. Kita akan tahu siapakah jualannya. Okey. So jumpa lagi di masa yang akan datang.
Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Edi bin Nursal. Dalam industri ni orang panggil saya Daddy Hood lah. Saya membesar dengan skate scene. Sekarang saya fokus on e-sports. Ibu saya dengan arwah ayah saya selalu tekankan bila kita berniaga ni, kita sedekah tu benda yang paling senang untuk dibuat. Tapi dari sudut masyarakat mungkin saya punya ada juga dulu saya join Food Not Bomb. Dalam skate scene pula saya banyak memperjuangkan tentang facility. Cuma dalam e-sports ni saya rasa banyak yang saya sumbangkan dari sudut idea, peluang pekerjaan, lepas tu nak merevolusikan e-sports tu sendiri dalam Malaysia. Saya rasa dekat situ banyak saya contribute lah. Sebenarnya e-sports ni dia boleh jadi satu kerjaya, dia boleh jadi satu industri yang boleh sustain untuk jangka masa yang agak panjang. Dia pun mengajar banyak soft skill in e-sports. Contohnya streaming, content, lepas tu PR skills and banyak perkara yang dalam e-sports ni tak semua aspek orang sentuh. Saya nak nampak Malaysia ni as at least big three lah dekat dalam Southeast Asia. Industri sukan ni sebagai satu industri yang boleh bagi a very good benefit and ekonomi untuk anak-anak muda. Banyak lagi atlet e-sports yang berjaya lah sebenarnya. So, e-sports ni dia boleh jadi jantung dalam satu-satu industri. Kenapa penting untuk diorang ambil tahu tentang masyarakat? Sebab kita duduk kat Malaysia ni, kita sebenarnya ada hak dalam menentukan masa depan negara kita. Orang muda ada kuasa orang muda yang tersendiri sebenarnya. Diorang mampu mengubah landscape negara kalau kita buat dengan betul. Ambil berat tentang masyarakat, ambil kisah juga orang sekeliling, environment kita. Sebab kalau kita nak ubah segala-galanya atau kita nak ubah sesuatu, kita kena ada kuasa, and kuasa ada di orang muda. So hi, nama saya Ramona Azwin. I've been in the e-sport industry, I think as an e-sport athlete, about 20 years, 21 years this year. And I started playing Counter-Strike when I was 16 years old. Not really into games, but because of family. I wanted to be close to my brother, I wanted to be as competitive as they are. My whole life has always been about playing Counter-Strike in different levels. So the first level that I played in is mostly national, just for fun, and then after that I joined a team and then I played in the national level. And then right now I'm currently in the international level. Back then, 10 years, 15 years ago, it's a male dominant scene. It's always going to be that way. Even right as of today, you have streamers, you have female leagues and stuff like that. That's why I said back then I was very fortunate. It must be very hard for you, this and that. Anything you want to achieve in life is not easy. People would think it would be a weakness, became my strength. It took me more than a decade to be where I'm at. I just feel that if there were to be changes, it should be adding more guidelines towards what is e-sport and how do you venture into it, and what is, like, I would say workshop, this and that. It would help, tapi it has to come from above, the people that empowered to do changes for the community and for the athletes. I cannot be calling myself an e-sport athlete if e-sport don't exist in Malaysia. So I started off with a workshop clinic that I help the youth, not just for the game category that I'm playing, the CS or CS4. Yeah, I also help them with the role, macam leadership, support role, even like how is it to be in a team that's going to direct. Where does e-sport lead in another 5 to 10 years from now, but also being a good citizen. And at the end of the day, kuasa di tangan anak muda.
by Peter. What? From afar, get high. Ends up to his life and takes Triple G, just faces him, falls to the stage. Dekat main online je, belum tentu hebat. Datanglah ke Betul Offline. Bagi pintas. Main di rumah online tak ada nikmat. Marilah ke Petak Offline. Kalian mau jadi seperti kami di Homeboys? Inilah saat dan tempatnya. Ayo. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Edi bin Nursal. Dalam industri ni orang panggil saya Daddyhood lah. Saya membesar dengan skate scene. Sekarang saya fokus on e-sports. Ibu saya dengan arwah ayah saya selalu tekankan bila kita berniaga ni, kita sedekah tu benda yang paling senang untuk dibuat. Tapi dari sudut masyarakat mungkin saya punya ada juga dulu saya join Food Not Bomb. Dalam skate scene pula saya banyak memperjuangkan tentang facility. Cuma dalam e-sports ni saya rasa banyak yang saya sumbangkan dari sudut idea, peluang pekerjaan, lepas tu nak merevolusikan e-sports tu sendiri dalam Malaysia. Saya rasa dekat situ banyak saya contribute lah. Sebenarnya e-sports ni dia boleh jadi satu kerjaya, dia boleh jadi satu industri yang boleh sustain untuk jangka masa yang agak panjang. Dia pun mengajar banyak soft skill in e-sports. Contohnya streaming, content, lepas tu PR skills and banyak perkara yang dalam e-sports ni tak semua aspek orang sentuh. Saya nak nampak Malaysia ni as at least big three lah dekat dalam Southeast Asia. Industri sukan ni sebagai satu industri yang boleh bagi a very good benefit and ekonomi untuk anak-anak muda. Banyak lagi atlet e-sports yang berjaya lah sebenarnya. So, e-sports ni dia boleh jadi jantung dalam satu-satu industri. Kenapa penting untuk diorang ambil tahu tentang masyarakat? Sebab kita duduk kat Malaysia ni, kita sebenarnya ada hak dalam menentukan masa depan negara kita. Orang muda ada kuasa orang muda yang tersendiri sebenarnya. Diorang mampu mengubah landscape negara kalau kita buat dengan betul. Ambil berat tentang masyarakat, ambil kisah juga orang sekeliling, environment kita. Sebab kalau kita nak ubah segala-galanya atau kita nak ubah sesuatu, kita kena ada kuasa, and kuasa ada di orang muda. So hi, nama saya Ramona Azwin. I've been in the e-sport industry, I think as an e-sport athlete, about 20 years, 21 years this year. And I started playing Counter-Strike when I was 16 years old. Not really into games, but because of family. I wanted to be close to my brother, I wanted to be as competitive as they are. My whole life has always been about playing Counter-Strike in different level.
So the first level that I played in is mostly national, just for fun. And then after that, I joined a team, and then I played in the national level. And then right now, I'm currently in the international level. Back then, 10 years, 15 years ago, it's a male-dominant scene. It's always going to be that way. Even right as of today, you have streamers, you have female leagues and stuff like that. That's why I said back then I was very fortunate. It must be very hard for you, this and that. Anything you want to achieve in life is not easy. People would think it would be a weakness, became my strength. It took me more than a decade to be where I'm at. I just feel that if there were to be changes, it should be adding more guidelines towards what is esport and how do you venture into it, and what is, like, I would say workshop, this and that. It would help, tapi it has to come from above, the people that is empowered to do changes for the community and for the athletes. I cannot be calling myself an esport athlete if esport don't exist in Malaysia. So I started off with a workshop clinic that I help the youth, not just for the game category that I'm playing, the CS or CS4, to help them with the work, the leadership. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Yudu Free Fire Championship 2024 yang dianjurkan oleh Axis Esport dan juga dikuasai oleh official telco sponsor kita itu Yudu, dan juga disokong sepenuhnya oleh MESF dan juga ESI. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, dan juga terima kasih kepada VIP kita yang berada di bawah. Antaranya ada Datuk Syed, Encik Naim dan juga Mr. Melvin Lim. Dan sekarang sebelum kita terus melangkah ke pengumuman siapa yang bakal mengangkat pelak kejuaraan ni, kita nak buat satu lagi giveaway yang terakhir yang bakal mendapatkan satu Varsity Homeboss yang berharga ratusan. Maka dengan itu, tanpa kita membuang masa, terus kita pusing nama siapa yang bakal mau pulang Varsity istimewa ini. Muhammad Fakrul Hisham bin Muhammad Yazid. 1, 2, 3, dah balik. Tak, betul lah. Ada tak? Balik. Okay, next. Namanya Haziq Daniel. Balik, next. Okey, seterusnya. Ana Syazwani. Balik juga, masak juadah bersahur. Terus. Jebat Ji ada? Betul? Ha? Betul ke? Ha? Apa? Abang ke korang lain? Betul? Tak apa, naik bang, jemput naik. Terima kasih. Kita ada lagi sebenarnya, masih lagi ada lagi. Jadi terima kasih kepada abang ni dah pun mendapatkan hadiah giveaway kita yang bernilai. Tepuk tangan sikit untuk abang ni. Baik kan? Okey bang, senyum bang. Ni kamera bang. Alright bang, terima kasih. Ini bang. Ini bang, abang. Ni. Okey, ada lagi tak nak Varsity ni? Ada lagi tak yang nak?
Okey, pusing. Dan pemenangnya adalah Rain. Hujan. Langit cerah. Next. Tak ada yang mengaku, jalan. Dan sekarang adalah nama yang skornya. Fa. Tania. Okey kak, jemput naik. Kak, jangan lupa. Ni untuk kak. Terima kasih. Dan yang terakhir sekali akan dapat coach jacket juga daripada Homeboys. Kita tengok siapa yang kena. Noob. Woo! Jadi tahniah kepada tanpa basa-basi kata orang. Terus dia dapat. Dan untuk pemain kita, abang kita ni akan membawa pulang satu coach jacket daripada Homeboys. Terima kasih. Jadi ini abang punya bag. Okey. Dan sekarang untuk kita mengumumkan, ada lagi lucky draw kita nak bagi sebenarnya. Tapi ini adalah lucky draw itu hadiah pemberian daripada Yudu. Nak ada lagi 2 orang. Okey, pusing lagi. 2 orang lagi kita nak. Dan yang akan dapat adalah bernama Zia. Okey, boleh next je. Kalau tak ada yang mengaku, kita jalan je. Okey, boleh pusing je. Tak ada yang ke depan. Sebab dah tak ada orang kat luar, semua dah ada kat dalam ni, betul? Jadi kita pusing je. Okey, Nur Emma. Balik. Jalan. Macam tu. Kita main cepat ya. Leona Nasir. Tania. Okey, untuk bolehlah bagi 2-2 sekali. Tak adalah penat sangat kan. Terima kasih. Okey, jadi kita jemput kakak Leona kita. Terima kasih kak. Memang nama Leona kak? Oh, special. Okey kak, lambat. Okey, senyum. Okey, terima kasih. Dan juga yang terakhir kita nak tahu dia akan jatuh ke tangan siapa, pusing terus. Macam tu sahaja. Untuk yang terakhir kita nak cepatlah. Boleh tak? Terus ada. Misha dah balik. Bunga-bunga cinta dah balik. Pusing. Namanya adalah Spade. Ada. Tahniah bang. Ayah, tahniah bang. Okey, baik, terima kasih. Selesai sudah kita punya aktiviti lucky draw dan juga giveaway. Dan sekarang tanpa membuang masa, kita terus bergerak ke sesi pemberitahuan siapa yang bakal menjadi juara pada malam ini.
Dan seterusnya, maka dengan itu dengan rasa rendah hati, saya meminta para VIP kita untuk naik ke atas itu, Encik Naim dan juga Encik Melvin Lim, bagi menyempurnakan majlis penyampaian hadiah ni. Dipersilakan. Dan sekarang masa yang ditunggu telah pun tiba. Ramai yang tunggu, ramai yang tak sabar. Jadi, baik, terima kasih. Kedua-duanya telah pun berada di atas. Mungkin kita boleh tunjuk dulu standing siapa current standing yang ada dan juga rahsia di atasnya tu macam tadi ke hilang-hilang, Migos? Baik, kita nak tahu full standing dekat sini. Okey, Encik. Tempat yang keempat jatuh kepada New Boys Esport. Jadi dijemput New Boys Esport naik ke atas pentas untuk menerima mock check dan juga hadiah. Tahniah. Memang steady bang. New Boys ya, budak-budak baru bang. Budak-budak baru ke jemput. Terima kasih. Bersalam-salam dulu dengan VIP, ambil berkat dulu tangan orang-orang hebat. Mana tahu kita boleh jadi hebat macam mereka juga. Ditanya untuk pasukan New Boys Esport kerana mereka telah pun berusaha keras pada hari ini untuk berada di tempat 4 yang teratas. Okay bang, boleh buat gaya-gaya bebas tu bang. Happy, enjoy. Terima kasih. Dan seterusnya, pemenang tempat ketiga, drum roll, adalah Chalk Zone. Tahniah diucapkan kepada pasukan Chalk Zone. Mereka menang mereka macam tak jangka dan tak sangka sebenarnya. Tahniah kepada pemain-pemain ni telah pun berusaha sehabis baik untuk berada di tempat ketiga yang teratas. Terima kasih. Dan sekarang ni kita nak umumkan tempat pertama. Siapa-siapa yang tak sebut sebab tinggal lagi 2 je. Sama ada Homeboys ataupun Axis. Tak Axis, Homeboys. Kalau saya sebut nombor 1, nombor 2 dia orang lain. Macam tu. Tapi tanpa kita membuang masa, juara Yudu Free Fire Championship 2024 jatuh kepada tangan Homeboys. Jadi, tahniah. Jadi, maka dengan itu, tempat yang kedua jatuh kepada tangan Axis Esport. Jadi, saya minta Axis Esport untuk menerima dahulu mock check ni. Tempat kedua dulu. Second place dulu. Tempat kedua dulu sebab nanti yang juara dia akan julang piala tu. Okey, tahniah. Good game. Alright, ini dia kita punya runner up kita ya. Axis Esport. Jadi tahniah kepada pasukan SC dan seterusnya. Sekaranglah masanya untuk pasukan Homeboys. Tahniah diucapkan kepada Homeboys. Inilah yang kita katakan budak-budak rumah jantan. Anak-anak daddyhood. Tahniah ya kepada mereka ini telah berjaya mendapatkan juara pada malam ini. Tahniah.
Dan sebelum kita memberi mereka menjulang piala kejuaraan, kita nak tahu siapa predator, pembunuh terbanyak, kill yang paling banyak di dalam pertandingan kita pada hari ini. Dan pemenangnya untuk predator jatuh kepada Jembal. Jadi tahniah kepada Jembal. Jembal bakal membawa pulang 10,000 diamond dan juga buah tangan daripada Yudu, itu jersey istimewa. Dan saya faham Jembal ni ada nama istimewa dia, iaitu Pak Jembal. Jadi sekarang masa yang ditunggu-tunggukan untuk mereka menjulang piala kemenangan pada hari ini. Maka dengan lafaz bismillah dan kiraan 3, 2, 1, silakan. 3, 2, 1. Jadi terima kasih kepada para VIP kita yang telah menyempurnakan majlis. Terima kasih kepada semua ahli keluarga yang hadir bagi menyemarakkan lagi pertandingan kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada semua peserta yang telah pun hadir daripada semalam sampai ke hari ini. Dan tanpa Axis Esport untuk menjayakan program ini, tanpa sponsor utama kita Yudu dan juga ESI serta MESF, segala-galanya yang berlaku tak akan terjadi. Maka dengan itu, tamatlah sudah perjuangan mereka pada kedua hari ini. Dan dengan itu, telah pun sampai ke penghujung hari, sampai ke penghujung rancangan. Apakan daya, setiap yang berlaku ada penamat. Dan dengan itu, kepada pemain-pemain, tunggu dulu. Pemain-pemain, korang akan ada ambil gambar sekejap. Jangan, kita tengah mood sedih ni, nak happy-happy ni. Macam tu. Pemain-pemain diminta tunggu nak ambil gambar ramai-ramai. Semua pemain boleh turun ke bawah, ambil gambar ramai-ramai dan bersukaria. Dan kepada semua penonton yang di rumah, terima kasih mendoakan, meramaikan, menyemarakkan lagi pertandingan Yudu Free Fire Championship 2024. Maka dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa lagi pada tahun depan. Assalamualaikum.